Nama aku Akmal bin Rahim. Kawan-kawan panggil aku Akmal. Aku bersekolah di sebuah sekolah di kawasan perkampungan. Kisah ini berlaku pada satu malam ketika aku melakukan kerja sekolah. Tiba-tiba aku mendapat sebuah pesanan dari nama yang aku tak kenali. Siapa pula yang hantar aku video malam-malam ni? Apa kata kita klik? Nama aku pula Musa bin Hafiz. Orang panggil aku Musa. Aku tinggal di kampung Gajah Berenang dan bersekolah di sekolah berasrama penuh yang terkenal. Suatu hari, ada orang hantar video. Siapa yang hantar ni? Tengoklah. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Ya Allah, insafnya. Betul juga dia cakap ni. Aku kena tanya Musa. Astagfirullahaladzim. Baru aku perasan selama ni aku banyak berdosa. Aku banyak tersilap langkah dan terbuat perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dah ni? Akmal. Ya, abang panggil saya ke? Saya Samad. Kenapa ya? Kau lah Samad tu. Oh. Kau tahu tak, Samad tu nama lapuk tau tak? Siapa guna nama Samad sekarang? Samad, Somad, sama je. Nama kau lapuk, orang sekarang pakai Ryan, Akmal, Ishak. Jangan dah pakai nama lapuk sangat. Samad. Hei. Kenapa bang? Nama Allah tu bang. Jangan buat main. Ya akulah. Kau sibuk apa? Tu juga abang panggil saya. Okeylah kalau macam tu. Saya cari diri. Okeylah, bye. Sedap mandi. Siap-siap lah nak pergi solat Jumaat ni. Pakai baju. Pakai kopiah. Potong kuku.
Apa dah ni? Nak cepatlah lagi kedai. Samad ni pun lambat. Weh, Samad. Lambat lagi ke? Aku nak bertemu. Tunggu dah sekian. Aku nak pergi kedai dulu ni. Dah. Sekejap ni aku lagi 30 je. Alah kau ni, tadi kau dah mandi dah. Pakai kopiah, pakai baju. Sakai, skema lah kau ni. Tak payahlah ikut sunnah Nabi sangat. Asal siap dah, jom. Aku nak cepat pergi kedai kejap. Jom. Okey lah. Okey. Maka kuku aku pun tak habis dipotong. Selamat malam semua. Malam ni, aku nak ulas pasal dia ni. Kenal tak dia ni siapa? Dia ni mufti wilayah kat Malaysia, kat negara kita. Aku tak puas hati tau dengan dia ni. Dia ni dalam manusia. Lepas tu buat-buat macam Nabi. Manusia biasa je. Tapi tengoklah dia punya fatwa-fatwa tu. Tapi kita kena ikut. Dia pun manusia macam kita. Ni pula Mufti Meng. Siapa tak kenal dia? Dia ni pendebat yang banyak cakap. Memang banyak fakta dia bagus. Tapi dia pun manusia. Tak boleh nak ikut sangat. Maknanya dalam ayat ni Allah suruh kalau kita nampak je orang mencuri, kita wajib untuk potong je tangan dia. Oh, okey, faham. Ada orang bantah LGBT. Kita mana boleh bantah LGBT? Kita kena sokong LGBT. Kita kena sokong diorang punya kelainan. Barulah namanya hak kebebasan manusia. Apalah. Kenapa kan? Sekarang ni ramai yang cakap tak pakai tudung tu haram lah. Sikit-sikit haram. Suka hati dia lah nak pakai tudung ke tak. Kita tak boleh nak jaga tepi kain dia kan. Hidayah tu masing-masing, kubur tu masing-masing. Suka hati dia lah. Nak sibuk tu kenapa? Lagi satu, kenapa kita nak kena makan daging? Sian lembu, kambing semua kena potong. Sian dia. Kita kena vegetarian, makan sayur. Apalah makan daging. Tak sian ke? Cuba potong kepala kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pagi yang mulia ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Hari ini kita mendapat satu soalan yang agak menarik dari seorang yang bernama Akmal. Mari kita dengarkan soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin mengajukan satu soalan. Saya dan juga kawan saya pernah berasa bangga ketika melakukan dosa, seperti mempermainkan nama Allah dan juga bangga melakukan maksiat. Kami ingin bertaubat. Boleh tak Ustaz beritahu kami perkara yang perlu kami lakukan? Soalan yang agak menarik Akmal. Akmal, sangat bagus kamu ingin bertaubat setelah melakukan perkara-perkara yang amat berat seperti mempermainkan nama Allah dan juga menyanjungi maksiat yang dilakukan kamu. Jadi, apa yang perlu kita buat untuk mencegah perkara-perkara ini daripada berlaku pada golongan anak muda zaman sekarang? Yang pertama, kita perlulah menggalakkan dan memperbanyakkan program-program amal dan juga program-program keramaian dalam membentuk jati diri anak-anak muda sekarang. Seterusnya, kita kenalah mencontohi kepribadian dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW.
kerana sunnah-sunnah dan juga perbuatan Nabi adalah perbuatan yang paling baik dalam dunia, kerana akhlak Nabi ialah akhlak Al-Quran. Oleh itu, janganlah kita remeh-remehkan perbuatan ataupun amalan yang mengikuti Nabi walaupun kecil seperti memotong kuku. Kemudian, kita perlulah meningkatkan kekhusyukan kita dalam menunaikan fardu ain dan juga fardu-fardu kifayah, kerana perkara-perkara ini juga boleh membantu kita dalam mencegah perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti kita melakukan solat 5 waktu, kita tidak akan ada masa untuk melakukan maksiat-maksiat dan juga mempersendakan kerana kita tahu bahawa siapa pencipta kita. Yang keempat pula, kita perlulah beristiqamah atau berusaha dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah atau perkara-perkara maksiat, kerana perkara-perkara ini tidaklah memudaratkan kita secara jelas, tetapi dia akan membusuk dan menghitamkan hati-hati kita. Oleh itu, teguhkanlah hati anda untuk beristiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu bermain-main dan leka terhadap maksiat kepada Allah ini. Yang kelima pula, kita haruslah meningkatkan diri dalam perbuatan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Apakah itu? Amar ma'ruf adalah mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar pula adalah mencegah maksiat ataupun mencegah kemungkaran. Adakah perkara ini bagus? Sangat bagus. Perkara ini adalah wajib dalam agama Islam. Tetapi ramai anak muda sekarang meninggalkan perkara-perkara ini. Oleh itu, amar ma'ruf ini juga boleh mengingatkan diri kita tentang dosa yang kita lakukan dan juga mengingatkan orang lain. Jadi, kita sama-sama dengan kawan kita bolehlah mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah sama-sama ke arah kemungkaran. Akhir sekali, kerajaan telah menjalankan undang-undang yang sangat ketat kepada pesalah laku yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti menghina Nabi di media sosial, menghina Allah secara terang-terangan ataupun memijak Al-Quran di hadapan khalayak. Perkara-perkara ini sangat berat perkaranya. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan penjara ataupun sebat kepada pelaku-pelaku perkara ini. Oleh itu, kerajaan sangat menitik beratkan betapa pentingnya agama Islam dalam amalan kehidupan harian kita. Oleh itu, semoga anak-anak semua dan penonton-penonton semua boleh menjalankan perkara-perkara ini dan mencegah diri kita dan juga orang di sekeliling kita dalam mempermainkan nama agama sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tengok apakah kata Allah dalam Al-Quran serta dalil-dalil yang mengatakan bahawa apakah kesan perbuatan adik Akmal sebentar tadi. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Jadi Ana nak kongsikan Ustaz nak kongsikan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi kata? Nabi bersabda SAW yang berbunyi, ar-ruju' ilal haqq khairum minat tamadi fil batil. Maksud dia apa? Maksud dia kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada kita terus mempertahankan kebatilan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berdosa, kalau kita mempersendakan agama Allah, wajib kita kena untuk kita berubah kepada yang lebih baik. Itu lebih baik untuk kita daripada terus mempertahankan apa dosa yang kita buat tu. Maksudnya Nabi suruh kita berubah. Dan untuk berubah ni, ana ada satu doa untuk kita untuk kita amalkan yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Maksudnya apa? Maksud dia, ya Allah, wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku ke atas atas agamamu, dan untuk terus taat kepadamu. Sebab apa? Sebab Allah ni lah yang memiliki hati kita, yang membolak-balikkan hati kita. Kita minta kepada Allah untuk teguhkan hati kita, untuk terus berada dekat agama Allah, terus mentaati syariat Allah, supaya kita tidak tersasar, tidak ulang balik apa yang kita dah buat. Jadi kita kena amalkan doa ni setiap kali solat, sebelum tidur, bila-bila yang berkelapangan. Sebab apa? Sebab perbuatan mempersendakan agama Allah ni berat. Sebab kadang-kadang kita tak sedar pun kita mempersendakan agama. Jadi kita kena berhati-hati, amalkan doa ni, dan berazam untuk menjadi orang yang lebih baik di masa akan datang.